Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Firman Allah SWT dalam ayat ke-26, 27, 28, 29 dari surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. صدق الله العظيم. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, jadi telah saya huraikan pada kuliah lalu bagaimana sikap seorang itu beri nasihat seperti yang ditunjukkan oleh Habib An-Najjar ini. Lalu dalam tafsir Ibn Katsir bagi tuan-tuan yang memiliki, boleh rujuk pada jilid yang ke-8 muka surat 17. Tak kala dia melihat dengan mata kepalanya sendiri karamah dari Tuhannya, maka dia berkata, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku beri ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk di kalangan orang dimuliakan. Dia berangan-angan, demi Allah, seandainya kau mengetahui apa yang dilihat daripada kurniaan Allah ini dari apa yang diberikan kepadanya. Kata Ibn Abbas, Habib menasihati kaumnya selama hidupnya, ya qaum ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutlah utusan-utusan itu. Dan selepas kematian pun dia masih lagi mengatakan, ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku, menjadikan aku termasuk di kalangan orang yang dimuliakan. Dan mukramin ini lain daripada bila Allah menyatakan dalam surah Al-Isra, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dulu kita ada lihat perkataan yang Allah gunakan, ajrin karim. Sekarang perkataan karim berulang lagi. Mukarram, mukramin, ikram, karam. Ini semua kalau bahasa Melayu sebut karam ni tenggelam. Tapi bahasa Arab sebut karamun berarti kemuliaan yang Allah SWT berikan. Dan dia lain daripada konteks surah Al-Isra bila Allah nyatakan walaqad karramna bani Adam. Jadi nasihat ni satu perkara yang menarik sehingga meletakkan seorang itu di sisi Allah martabatnya begitu tinggi. Tapi dalam nak menasihati ini perlu kepada kemahiran. Sebab itu satu kisah yang saya petik untuk tuan-tuan pada abad ke-6 Hijrah, ketika negara Syam pada masa itu dikuasai oleh seorang pemimpin yang sangat saleh, namanya Sultan Mahmud bin Atabik Zanki, yang digelar dengan nama Nuruddin di sebelum Salahuddin Al-Ayyubi. Baginda ni seorang raja yang sangat mencintai ilmu dan menghormati para ulama. Kehadirannya disenangi oleh rakyat. Beliau ni sering hadir ke majlis nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Burhanuddin Ali bin Al-Hasan Al-Hanafi di Halab, di Aleppo. Ni ulama ni seorang ulama yang sangat zuhud, seorang ulama pengikut mazhab Hanafi. Kata Imam Az-Zahabi merupakan seorang yang sangat saleh, kata-katanya masuk ke dalam kalbu. Dalam ceramahnya, Imam Burhanuddin ni sentiasa tegas menasihati Sultan. Beliau tidak malu, tidak merasa salah untuk panggil Sultan ni dengan namanya terus. Wahai Mahmud, ini Mahmud, nama kepada Sultan Nuruddin ini, Mahmud bin Atabik Az-Zanki. Beliau panggil direct nama raja ni. Setiap kali dia kuliah, dia buat tamsilan Mahmud, dia panggil. Raja ada dalam majlis ni, berani tak tuan-tuan? Jadi pendakwa nak panggil nama raja seperti itu, tak berani kan? Selepas Imam Burhanuddin wafat, tempatnya digantikan oleh seorang ulama lain bernama Muhammad bin Mas'ud At-Turaititi. At-Turaititi ni adalah seorang tokoh mazhab Syafi'i. Inilah di Damsyik, di area Syam ini, ulama berbagai mazhab ada. Kata Imam Az-Zahabi, ini Imam At-Turaititi ni seorang ulama mazhab Syafi'i yang sangat fasih, pandai berceramah, pakar dalam ilmu tafsir dan juga fiqih. Jadi bila beliau menggantikan tempat Imam Burhanuddin Ali Al-Hanafi di masjid tersebut, beliau pun menyampaikan ceramah, dia pun taklid lah, dia follow lah Imam Burhanuddin Ali Al-Hanafi ni tadi. At-Turaititi ni cuba untuk memanggil nama Sultan juga dengan panggilan seperti ulama terdahulunya buat. Dia pun buat tamsilan, buat panggilan. Wahai Mahmud, dia pun kata benda seperti itu, nak menasihati raja. Tak lama kemudian, seorang pengawal datang berjumpa dengan ulama tersebut dan berkata kepadanya, Tuan Guru,
Tuan Guru ceramah bagus, tapi Tuan Guru stop lah, jangan panggil lah nama Mahmud lagi. Apa ni tuan-tuan? Yang saya nak sebut kepada tuan-tuan, beza kan. Ulama pertama namanya Burhanuddin Ali Al-Hasan Hanafi ni, ketika memanggil nama Sultan dengan nama Wahai Mahmud, ramai orang terabai masa hidupnya Mahmud. Wahai Mahmud, kena ambil berat hal ini Mahmud. Mahmud yang ada dalam majlis ini, Sultan itulah. Dia boleh dengar dan rasa terpujuk hatinya untuk ambil tindakan seperti nasihat yang dikemukakan. Tapi bila wafatnya ulama tersebut, digantikan oleh seorang ulama yang tidak kurang hebatnya, bermazhab Syafi'i. Dalam konteks ini seorang faqih, seorang mufassir, namanya Turaituti ni, Muhammad bin Mas'ud Turaituti ni. Tapi bila beliau menyebut perkataan Hai Mahmud, Hai Mahmud, raja pun jadi geli geleman mendengarnya, dan dia menghantar pengawalnya yang paling dekat supaya menasihati ulama ni, jangan sebut lagi lah nama tu, panggillah nama lain. Sultan berkata kepada orang-orang dekat dengannya, dulu masa Imam Burhanuddin tu panggil nama aku Wahai Mahmud, naik bulu roma aku kerana wibawanya, hati aku menjadi lembut untuk mengikut nasihat-nasihatnya. Tapi bila orang lain menyebut benda yang sama, hatiku menjadi keras, dadaku menjadi sempit, aku rasa tak senang sangat panggilan itu ditujukan kepadaku. Tuan-tuan, ini disebut oleh Imam Az-Zahabi dan kitabnya bertajuk Syiar Alamin Nubala. Ini satu kisah pengajaran yang sangat penting, betapa kita dalam hidup ini bila ikhlas dalam kata-kata yang lontarkan, ia mengubah masyarakat, umat menjadi orang lebih baik. Kalau seseorang yang bercakap itu biasa menundukkan nafsunya dengan berbagai bentuk mujahadah, tahajudnya, zikirnya, puasanya, maka kata-kata yang terbit daripadanya berkesan di hati, tuan-tuan. Sebaliknya, kalau kata-kata itu dihias dengan berbagai bahasa yang indah, kelihatan tinggi nilai akademiknya, belum tentu impaknya berkesan kepada orang yang mendengar. Formulanya sangat sederhana. Siapa yang tunduk kepada Allah, maka Allah akan mewahyukan, mengilhamkan semua makhluk untuk tunduk padanya. Kita pelajari hadis ini dalam kumpulan hadis, contohnya Riyadhus Salihin, kasih sayang Allah, bukan? Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Innallaha qad ahabba fulanan fahibbah fayuhibbuhu Jibril. Thumma yunadi Jibril fis sama'. Innallaha qad ahabba fulanan fahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama'. Wa yudha'u lahu al-qabul fi ahli al-ard. Sungguhnya Allah bila mencintai seorang, maka dia akan menyeru kepada Jibril, Wahai Jibril, Allah cinta pada si fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril akan mencintainya, dan Jibril akan berseru kepada semua penghuni langit, sungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit akan mencintainya. Lalu diturunkan penerimaan rasa cinta itu kepada semua penduduk di bumi. Inilah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Imam Nawawi meletakkannya satu bab dalam kitabnya yang mulia itu, Riyadhus Salihin, tentang golongan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Imam Ibn Hajar menceritakan tentang kepentingan nasihat ini berkaitan dengan Al-Qabul, yang mana hati manusia pasrah untuk mendengar nasihat daripada manusia seperti itu ialah kecintaan yang lahir dalam hati orang ini kepada Tuhannya dan dibalas oleh Allah SWT untuknya. Lalu akhirnya akan membuka pintu hati manusia semua untuk mendengar nasihatnya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kita menceritakan tentang impak yang berlaku dalam nasihat dikemukakan oleh Habib An-Najjar yang sangat ikhlas ini, walaupun mengusahakannya sepenuh jiwa raga, tetapi masih lagi ditolak. Lalu beliau telah dibunuh. Walaupun dibunuh, tidak sedikit pun sekelumit pun rasa dendam pada orang bunuhnya. Dia berangan-angan, ya laita qaumi ya'lamun. Ini satu uslub tamani, tuan-tuan, satu uslub yang menunjukkan kepada satu pengharapan. Demi Allah, dia berangan-angan baik kalau semua umat aku tahu apa yang Allah beri kepada aku kerana beriman kepada rasul-rasulnya. Dia mengampunkan aku, dia tutup semua aib aku, dia jadikan aku orang yang mulia di sisinya. Jadi dalam ayat ini Ibn Abbas berkata dia menasihati kaumnya sama hidupnya dengan perkataan ya qaumi tabi'ul mursalin. Bila telah wafat, dia masih lagi merasakan nak menasihati mereka walaupun telah ada barzakh di antara dia dengan umat yang di luar sana. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kata Sufyan Ats-Tsauri daripada Asim Al-Ahwal daripada Abu Mijlas, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang dimuliakan. Maknanya adalah kerana keimanan dalam hatiku kepada Allah dan aku telah membenarkan para utusannya. Maksudnya di sini, seandainya mereka melihat apa yang aku terima berupa pahala dan balasan nikmat yang melimpah, nescaya perkara itu akan mendorong, memotivasikan mereka untuk mengikuti para rasul. Lalu Allah pun merahmati dan meridainya. Kita masuk ke syurga Allah insya-Allah bukan dengan sebab amalan kita. Kena ingat tu, masuk kerana rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah bawakan sebab itu, wama anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundi minas sama' wama kunna munzilin. Lalu kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia wafat itu satu pasukan pun dari langit dan tidak layak untuk kami menurunkannya. Jadi maknanya Allah mengkhabarkan bahawa dia menghukum kaum utusan itu lantaran kemurkaannya di atas sikap golongan ini menentang, menolak utusan Nabi-Nabi Allah ini tadi.
Kerana mereka mendustakan Rasul, membunuh para walinya, Allah menegaskan bahawa dia tidak akan menurunkan pasukan malaikat untuk membinasakan mereka. Tak perlu turunkan malaikat, tak perlu turunkan burung ababil, tak perlu turunkan malaikat-malaikat untuk membinasakan mereka. Tetapi cukuplah dengan satu sayhah. In kanat illa sayhatan wahidah فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. Tidak ada sisaan kata mereka melainkan satu teriakan sahaja. Kebanyakan para ulama tafsir, ramai di kalangan mereka mengatakan perkataan sayhah ini adalah pekikan daripada Jibril AS. Allah membinasakan mereka dengan satu teriakan sehingga pecah kegendang mereka. Kebanyakan di tafsir mengatakan bahawa Allah mengutuskan malaikat Jibril, dia mengambil 2 tiang pintu gerbang kota itu dan berteriak. Satu kali teriak saja, maka tidak ada satu pun yang kekal. Semuanya mati serentak. Tidak ada satu ruh pun yang tinggal. Semuanya terpisah dari jasad. Mendengar suara pekikan yang amat menakutkan itu. Nampaknya perkataan sayhah ini adalah satu bentuk azab yang Allah turunkan kepada mereka yang ingkar. Bentuk-bentuk azab yang diturunkan oleh Allah ni ada berbagai-bagai. Di antara azab yang diturunkan itu adalah azab kerana keingkaran yang berlaku dengan banjir sebagai contohnya. Dan kita dapat lihat berbagai-bagai bentuk azab yang diturunkan Allah SWT itu kadang-kadang berbentuk sayhah, iaitu pekikan yang dinyatakan di sini. Dan ada juga azab yang diturunkan oleh Allah ini al-maskhu. Al-maskhu ini Allah menukarkan bentuk menjadi bentuk yang lebih buruk, seperti yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, walaqad alimtum alladhina i'tadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kamu tahu balasan mereka yang ingkar terhadap perintah hari Sabtu itu di kalangan Yahudi itu, lalu kami tukarkan mereka menjadi kera yang hina. Begitu juga dalam surah Al-Maidah Allah menyatakan, qul hal unabbiukum bi syarrin min dhalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut ulaika syarrun makana wa adhallu an sawa'is sabil. Maukah kamu kalau aku khabarkan kepada siapa yang lebih teruk balasannya di sisi Allah, siapa yang laknat oleh Allah, Allah murka kepadanya, ditukarkan rupa mereka menjadi kera dan juga menjadi babi dan juga penyembah taghut. Dan ada kalanya azab yang diturunkan Allah ni bersifat al-khasf. Contohnya dalam surah Al-Qasas Allah menceritakan fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami telah tenggelamkan Qarun ini dengan harta bendanya, rumahnya sekali dalam bumi. Tiada siapa yang dapat memberi bantuan kepadanya selain daripada Allah, dan dia tidak mendapat sebarang pertolongan langsung. Ada kalanya azab diturunkan oleh Allah ni bersifat ju' wal atash wa dhiqul arzaq. Itulah perkara yang namanya kelaparan, perkara yang namanya dahaga dan juga kesempitan rezeki yang Allah sebut dalam surah An-Nahl sebagai contohnya ayat ke-112. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. Bawalah contoh kepada mereka tentang sebuah tempat yang mana asalnya aman, tenang, datang rezekinya daripada semua segenap penjuru, lalu mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah itu, maka Allah kurniakan kepada mereka pakaian kelaparan, timpakan ke atas mereka disaputi kelaparan, ketakutan atas apa yang mereka lakukan. Begitu juga kita dapat lihat contohnya azab yang Allah turunkan itu bersifat al-gharaq, iaitu ditenggelamkan. Al-tufan, ini dapat kita lihat surah Al-Ankabut, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 'ama fa'akhazahum at-tufan wa hum zalimun. Kaum Nuh kami utuskan kepadanya Nabi Nuh itu, maka Nabi Nuh telah berdakwah kepada kaumnya 1000 tahun kurang 50, lalu mereka telah ditimpakan tufan, banjir besar dan dekat mereka menzalimi. Jadi ini bentuk-bentuk, dan ada juga musibah yang berlaku kepada manusia, bentuk azab ini rih, angin. Itu sebab ada perbezaan di antara perkataan rih dengan riyah. InsyaAllah kita akan hurai perkara ini, anwa'ul azab, bentuk-bentuk hukuman yang berlaku di dunia terhadap mereka yang ingkar, yang disebut oleh Allah, ada beberapa daripadanya, supaya kita dapat menghindari kemurkaan Allah SWT itu. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan kepada kita, beri kefahaman, dapat kita mengamalkan apa yang disampaikan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.